Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Sudah seminggu kita melangkah ke tahun 2023. Harapan Mira, semoga permulaan lembaran baharu ini menjanjikan kehidupan yang lebih baik, lebih bersemangat dan bersedia untuk menempuh cabaran yang akan datang dengan lebih positif. Tahun ini, kemelesetan ekonomi global dijangka bakal berlaku. Sebagai langkah persediaan, kita perlu mengawal perbelanjaan harian, jangan membazir, tangguhkan dulu kehendak yang tidak penting dan pastikan ada simpanan kewangan yang secukupnya. Sebagai wanita, kita juga perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan. Menarik di Nona minggu ini. Masa dia enter masuk tu, I macam dep-dep macam tu. Macam dep-dep, asal aku nak kena dep-dep dengan mamat ni ya? Ciri-ciri yang ada dekat dia banyak. Tapi yang buat I rasa, okay, dia lah ni. I takut dengan dia. I ada respect. Bila time kita bekerja tu macam tak fokus tau. Kita teringat kat dia kat sini. Lebih-lebih lagi bila lepas dia jatuh. Bila time saya rasa down, video call kakak, adik. Sebab dia orang ni boleh menceriakan saya balik. Pelbagai paparan menarik menanti anda untuk 1 jam ini. Kami mulakan siaran dengan berkongsi kisah penyatuan cinta selebriti tanah air yang selamat diijab kabulkan pada 24 Disember lalu. Bertemakan Putih Kayangan, majlis nikah dihadiri sanak saudara dan rakan taulan. Mengangkat tema Melayu tradisional, merpati 2 sejoli ini kemudiannya diraikan dalam majlis resepsi yang cukup meriah. Maligai Cinta bawakan pertemuan 2 hati antara selebriti Rin Rahim dan pasangan Hazim Zainal. Teruna berpeluh memuja bidadari, lamanian lekat di mata. Pesona sungguh raja sehari, umpama berlian diikat permata. Pelamin dihias indah dengan sentuhan mawar putih bersama kuntuman orkid merah jambu menyerikan lagi majlis pernikahan Rin Rahim dan cinta hatinya. Alhamdulillah, kami sangat-sangat bersyukur yang Allah memudahkan segala urusan. Semua keluarga, family, kawan-kawan semua ada hari ini. Alhamdulillah. Bermula sebagai rakan sekerja, kemudiannya berputik menjadi cinta. Pengenalan singkat 5 bulan mereka akhirnya ternokta dalam lafaz ijab dan kabul. Aku terima nikah Norin Ashikin binti Abdul Rahim dengan mas kahwinnya RM1,988 tunai. Surprise sangat, Allah bagi jodoh, tiba-tiba Allah buka hati. So benda tu 5 bulan. Masa kita orang training, training ada untuk satu filem. And then masa dia enter masuk tu, I macam dep-dep macam tu. Macam dep-dep, asal aku nak kena dep-dep dengan mamat ni ya? Macam tu. Tapi dia sombong je depan muka. Tapi bila dia sombong, I dapat tengok muka dia. Asal aku suka nak tengok muka dia? Dia macam tu. Pakai minyak rambut tu? Pakai minyak rambut je. Dia usahkan saya pakai. Dulu rambut saya panjang kan. So dia pakaikan satu ubat untuk rambut saya kan. Time tu. Okay, dah je dah cantik. Berdua mencari renda, dapat satu di Indragiri. Doa dari ayahanda bonda agar masjid kekal berdiri. Kemalai kuntum melentuk di ranting, tempur bicara irama syahdu. Mempelai tersenyum duduk bersanding, mertua gembira terima menantu. Saya sebagai Ibu Rin memang lama sangat tunggu saat ni. So amat-amat bersyukurlah. Orang kata Allah membukakan juga hati dia untuk menamatkan masa remaja dia kan. Jadi orang kata doa kita ni sebagai mak bapak ni supaya dia bahagia. Orang kata betul lah ansur hingga ke jannah lah insya-Allah. Alhamdulillah, syukur akhirnya apa yang ditunggu selama ini dah selesai dan kita pun dah saksikan. Semoga mempelai ataupun kedua ananda dan juga menantu bahagia dan hingga ke akhir jannah. Congratulations on your wedding. Semoga kekal berbahagia and dapat baby cepat-cepat. Semoga berbahagia sampai jannah. All the best to all of you and welcome to the club.
Majlis resepsi bertemakan Melayu tradisional diadakan pada malam 25 Disember. Pasangan mempelai menggaikan busana songket rona hijau lumut dengan segatnya melangkah ke mahligai pelaminan sambil diiringi alunan muzik tradisional. Majlis turut diserikan lagi dengan persembahan tarian tradisional pada malam yang penuh bermakna. Ciri banyak. Dia salah satu dia caring dengan saya. Dia caring dengan orang, dengan mak bapak dia. Dia boleh sayang mak bapak dia, adik-beradik dia, anak-anak buah dia. Sebenarnya macam itulah kita tengok seorang wanita yang insya-Allah boleh bimbing anak-anak nanti kan bersama dengan suami. Insya-Allah. Ciri-ciri yang ada dekat dia banyak, tapi yang buat saya rasa okey, dia lah ni. Saya takut dengan dia. Ada respect. Padahal dia tak marah pun. Dia pandang macam tu je macam dia ada benda tu. Sudah pasti setiap perkahwinan inginkan kebahagiaan yang berpanjangan, ibarat sinaran bulan dan matahari. Kedua mempelai turut meluahkan rasa syukur kepada peminat yang sentiasa mendoakan hubungan mereka. Harapan saya, semoga saya dapat menjadi seorang isteri dan menantu yang baik untuk diri saya. Saya tak pernah letak expectation kepada pasangan saya. Saya tak ada pernah letak harapan pada siapa-siapa pun sebab saya tak perlu benda tu, tapi harapan untuk diri saya. Berserah pada Allah. Dia yang baik, dia orang yang baik. Saya nak dia baik sampai bila-bila, sampai syurga saya nak dengan dia. InsyaAllah, amin. Sayang semoga jadi isteri yang baik dan boleh jaga anak-anak kita. Boleh sayang? Boleh. Sayang pun boleh. Okay? Sayang pun macam tu. Okay? Alright. Saya tahu memang ramai dekat luar sana doakan saya dalam diam. Terima kasih. Semoga doa yang baik-baik itu kembali kepada anda semua. Rakan-rakan artis turut hadir bagi meraihkan merpati dua sejoli ini. Rin dengan Azrin berkekalan hingga ke anak cucu dan jagalah suami dan suami jagalah Rin sebaiknya. Saya rasa dia adalah seorang yang sangat istimewa bagi mami dan juga sahabat-sahabat industri lah. Semoga berkekalan hingga akhir hayat dan semoga rumah tangga sakinah mawaddah. Amin. Semoga berbahagia hingga ke syurga, barakallah. I am so happy. The moment kau beritahu kat aku, beritahu kat kita orang yang kau nak kahwin, kita orang memang masya-Allah sangat happy, sangat-sangat, and kami doakan semoga korang berbahagia sehingga ke anak cucu, berbahagia sampai syurga. Enjoy married life. Okay? Bye. Semoga ikatan perkahwinan yang terjalin ini kekal bahagia selamanya dan sentiasa dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang di dunia dan di akhirat. Menggalas tanggungjawab meneraju keluarga bukanlah perkara enteng, namun ramai wanita membuktikan mereka tidak mudah mengalah. Ikuti kisah wanita cekal yang mengambil alih peranan suaminya memimpin keluarga kerana dia tidak dapat berjalan sejak 12 tahun lalu. Nik Junainah Niksoh mengendong suaminya Mazlan Ithman setiap hari turun dan naik tangga dari aras 4 Pangsapuri tanpa sekelumit keluhan. Ibu kepada dua cahaya mata ini juga seorang guru tadika yang mencari rezeki demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Kisah yang bakal kami kongsikan ini bukanlah untuk menagih simpati tetapi harus diambil semangatnya, moga dapat dijadikan inspirasi.
Dia disahkan mengidap pelbagai penyakit termasuk psoriasis, arteritis, hepatitis dan TB. Semakin hari, kesihatannya semakin merosot. Keadaan ini menyebabkan Mazlan Ithman terpaksa ditidurkan lebih 2 minggu. Akhirnya, dia hilang daya untuk bergerak dan berjalan. Namun di sebalik kesakitan yang ditanggung, ada sekeping hati yang cekal dan hebat sanggup berganti tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Nik Junainah Nik Soh pernah tular kerana kisahnya menggendong suami saban hari untuk dibawa menjalani pemeriksaan di hospital. Hati-hati ya. Suami saya kolaps tak sedarkan diri dekat rumah dan dikejarkan ke hospital. Doktor juga sahkan kuman TB dari paru-paru dah menjangkiti otak suami. Dalam beberapa hari selepas dia sedar tu, suami saya pun boleh keluar daripada hospital dan selepas itulah suami saya mengalami masalah untuk bergerak. Bila doktor buat X-ray, doktor sahkan tulang sendi peha dan sendi punggung suami dah berlaga. Assalamualaikum, Mama, Papa. Assalamualaikum. Alam, mana Mama dah balik. Papa okey? Belum. Adik ni kakak balik dah. Sahabat umpama keluarga kedua, terlantar sejak PKP yang lalu, bantuan daripada sahabat terdekat tidak pernah putus. Namun hakikatnya, Nik Junainah mahu berdiri di atas kaki sendiri. Dia mengambil keputusan untuk cuba menggendong suaminya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ada bantu angkat, turun dan naik. Kemudian selepas PKP, terfikir untuk angkat sendiri. Bila melihat keadaan suami saya yang macam bila balik daripada check up tu macam penat sangat. Macam kita pun jadi sebab kita fikir saya pun nak naik tangga pun penat. Bila tengok keadaan dia dengan sakit pehanya, jadi kita rasa kita nak tolong, nak angkat juga dia. Kudrat seorang wanita takkan sama dengan kudrat seorang lelaki. Namun ketika Nik Junainah diuji, suaminya hilang daya untuk berjalan, siapa sangka tenaga wanita yang dianggap lemah itu mampu menggendong suaminya dari aras 4, naik dan turun tangga ketika hendak menjalankan pemeriksaan kesihatan di hospital. Besar nilai pengorbanan insan bergelar isteri. Ada hikmah jugalah suami sakit macam ni, sebab sebelum ni pun time dia bekerja pun kadang tu balik sampai lewat malam. Tapi bila dah tak bekerja, yalah kami boleh spend time sama-sama. Selain menggalas tanggungjawab sebagai guru tadika, Nik Junainah juga mengadakan kelas mengaji dan mengambil upah menjahit. Pelbagai onak dan duri perlu dihadapi olehnya demi kelangsungan hidup keluarga tercinta. Dia terus kuat dengan kehadiran sanak saudara dan sahabat sejati. Jadi kadang tu bila time kita bekerja tu macam tak fokus tau. Kita teringat kat dia kat sini. Lebih-lebih lagi bila lepas dia jatuh, dia mengalami patah tangan tu. Lepas tu lah saya jadi macam duk teringat je. Bila time kerja je tak berapa nak fokus. Saya kat sini adalah 2-3 orang sahabat. Bila time saya rasa down, saya akan contact lah dia orang. Jom kita keluar sekejap, pergi sarapan ke. Macam dengan adik-beradik pun selalulah video call. Macam bila time saya sedih sangat kan, video call kakak, adik. Sebab dia orang ni macam boleh menceriakan saya balik. Macam bila kita ada masalah, dia orang akan naikkan semangat saya. Sesungguhnya seorang ayah akan menjaga anaknya seperti raja semasa dia masih kecil. Tetapi bagai hilang harta yang paling berharga, luluh hati seorang anak apabila terpaksa melihat keadaan ayah mereka yang sakit, tidak dapat bergerak dan sentiasa terbaring. Namun mereka kuatkan semangat demi menjaga hero mereka. Rasa terkejut lah. Tapi bila dah lama tu,
dah biasa tengok. Tu kadang sedih lah tengok mak macam tu. Angkat ayah. Selalu kalau kat sekolah ke, kadang tiba-tiba lah rasa macam nak jaga ayah. Balik ni betul-betul nak jaga ayah. Nak mandikan dia. Rasa bangga lah. Saya tak sangka mak boleh angkat ayah. Semoga mama kuat dan tabah lah menghadapi ujian macam ni. Semoga papa sihat, boleh jalan macam biasa, macam dulu-dulu. Boleh bawa kereta. Boleh bawa kereta, bawa kita orang jalan-jalan. Lepas tu, insyaAllah kita orang akan belajar rajin-rajin. Lepas tu nanti belikan rumah sendiri dekat bawah supaya senang sikit. Banglo. Segala kenangan manis kini menjadi memori untuk dikenang. Nik Junaina sentiasa menitip doa agar ada pelangi indah buat dirinya dan suami untuk dihayati bersama. Doa saya semoga suami saya kuat semangatlah lawan penyakit dia tu. Tapi dia memang kuatlah, 12 tahun kan. Semoga dia lebih kuat dan cepat sihat macam sedia kala lah. Lepas tu kita boleh jalan-jalan macam dulu-dulu. Boleh pergi bercuti balik kampung macam dulu-dulu. Itu harapan saya. Agak sedih jugalah. Biasa boleh bawa dia anak-anak. Tapi bila dah keadaan macam ni, redha ajalah dengan ujian yang Tuhan bagi kepada kita. Semoga bahagia kami sekeluarga sentiasa adalah di kemudian hari dan mendapat isteri saya mendapat rahmat daripada Allah lah sebab menjaga saya dan bertemu dalam syurga nanti ya sebagai bidadari. Inilah bukti kekuatan dan keteguhan cinta seorang wanita bergelar isteri dan ibu. Semoga Nik Junaina sekeluarga dipermudahkan segala urusan dan diberi kebahagiaan hingga ke syurga. Semangat dan kecekalannya moga menjadi inspirasi buat semua. Ruang dapur adalah lokasi istimewa untuk golongan wanita berkarya dan menyediakan hidangan buat sekeluarga. Dianggap sebagai pentas untuk mempamerkan kehebatan skil memasak, namun ada kalanya mereka tidak boleh lari daripada ketandusan idea untuk mempelbagaikan sajian. Rasanya masih ramai lagi yang berada dalam suasana Minggu Kenduri Kendara. Jadi, apa kata kita cuba resepi sambal goreng pengantin. Berbeza dengan sambal goreng biasa, ia dimasak dengan campuran daging dan organ dalaman. Nak makan apa ya hari ni? Kak, hari ni ada tak lauk yang special tapi pedas? Ada, sekejap saya buatkan.
Masakan Jawa dari Singapura dan Johor sudah menjadi kebiasaan buat selera masyarakat tempatan. Minggu ini, Farah akan kongsikan hidangan yang popular ketika majlis perkahwinan atau hari lebaran. Jom kita masak sambal goreng pengantin. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah bawang besar, bawang merah, tempe yang telah digoreng, bawang putih, cili kering yang dihiris, serai, halia, lengkuas, santan, asam jawa, pes cili kering, bawang goreng, stok ayam, daun lima purut, garam dan gula. Manakala bahan-bahan basah yang digunakan dalam masakan ini pula ialah paru, pedal, daging, hati lembu dan udang. Okay, first kita akan masukkan minyak. Bagi minyak panas dulu. Dan kita akan masukkan bawang. So, bawang ni kita akan goreng sampai dia macam layu-layu gitu, warna brown. So that the bawang tu macam garing sikit. Kemudian masukkan bawang putih yang dihiris ke dalam kuali serta kacau bahan tersebut sehingga warna bertukar keperang-perangan. So, dah nampak semua dah macam layu. Dan kita dah boleh masukkan halia, lengkuas dengan serai. So kita akan tumis ni sampai dia betul-betul garing. Kita dah boleh masukkan cili paste. Tumis pes cili kering bersama bawang putih dan bawang merah sehingga pecah minyak. Masukkan bahan-bahan basah yang telah dipotong iaitu paru, daging, hati lembu dan juga pedal. Bahan terakhir yang perlu dimasukkan ialah udang. Ianya bagi mengelakkan udang terlebih masak. Selain itu, udang segar juga memberikan rasa manis sekaligus menambahkan keenakan hidangan sambal goreng pengantin ini. Kemudian masukkan 3 sudu besar air asam jawa dan kacau sehingga sebati. Penggunaan air asam jawa di dalam masakan ini adalah untuk memberi sedikit rasa masam pada masakan. Lepas dia dah garing sikit, kita akan masukkan cili kering yang dihiris untuk dia pedas sikit. Lepas tu daun limau. Daun limau ni kita koyak-koyakkan dia masuk dalam. Lepas tu yang ni masuk je. 3 helai koyak, 3 helai jangan koyak. Okey. Lepas tu kita akan masukkan santan sikit. Mungkin dalam 3 sudu jugalah ni. Kacau kesemua bahan yang dimasukkan ke dalam kuali sehingga sebati dan masak sehingga kering. Selepas itu, masukkan serbuk pati ayam, gula dan garam bagi memberi keseimbangan rasa pada masakan. Lepas tu kita akan masukkan tempe. Tempe ni last, tapi tempe ni nak kena goreng dulu bagi dia garing. Akhir sekali, kacau rata kesemua bahan seketika dan hiaskan bersama bawang goreng. Dah siap pun. Mudah kan resepi ni? Selamat mencuba. Sambal goreng pengantin amat sesuai dimakan bersama nasi putih, roti, lemang mahupun dimakan begitu sahaja. Bagi yang sukakan menu sambal goreng pengantin, bolehlah mencuba resepi yang semestinya akan memenuhi selera anda yang menggemari hidangan klasik dari Jawa ini.
Restoran Palmera 28 menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Terletak di Jalan Petaling, Kuala Lumpur, ia mengetengahkan konsep hutan tropika dan setiap ruang dihias indah dengan motif flora dan fauna. Pemilihan perabot yang klasik dengan rona warna yang terang juga menimbulkan mood ceria. Ruang atas sesuai untuk mereka yang ingin menikmati hidangan secara privasi dan mengadakan sebarang majlis. Menariknya, ia menawarkan pelbagai sajian tradisi turun-temurun dengan hidangan utama daging salai masak lemak, asam pedas ikan jenahak, pais patin tempoyak, udang masak rebung madu dan banyak lagi. Bagi yang merancang untuk masuk ke rumah baharu, idea dan konsep kediaman sering menjadi fokus utama. Pencinta pokok hiasan sudah tentu mahukan tumbuh-tumbuhan segar melatari segenap ruang kediaman mereka. Bukan sekadar mengindahkan ruang rumah, malah ia mampu menimbulkan suasana tenang. Memilih gaya urban jungle, Nadra Muhammad Razi berkongsi dekorasi kediamannya untuk memberi garapan idea buat penonton. Ikuti paparannya dalam Diary Dekor. Mungkin ramai yang tidak yakin konsep urban jungle atau hutan bandar boleh direalisasikan pada sebuah kediaman yang memiliki ruang yang kecil. Bukan sahaja ia mengundang rasa nyaman, kehadiran tumbuhan mala hijau mampu menjadi terapi buat penghuninya. Konsep kediaman rumah saya ialah hutan urban. Kalau dalam English, dia lagi dikenali sebagai urban jungle. Saya suka menanam. Tapi because kita di rumah apartmen, so tiada tanah, tiada balkoni, rumah ini penuh masuk cahaya matahari. So saya start menanam because anak saya autistik. So kita nak kurangkan perabot punya chemical. Setiap inci of kawasan tu kena ada pokok-pokok untuk kurangkan chemical perabot. Produskan lagi oksigen. So itu yang saya start menanam dalam rumah. This one is salah. Do you want to do again? Do you want me to mark salah or do you want to do again? That's why Ibu cakap jangan laju-laju. Slowly. Too fast. Memiliki anak istimewa, Nadrah yakin suasana kediaman yang dipenuhi tumbuhan hijau ini mampu menjadi salah satu terapi untuk menenangkan perasaan anaknya. Selain susunan pokok-pokok yang ditanam, pemilihan cat rona putih juga memainkan peranan penting bagi memberi impak kediaman yang lebih luas. Kombinasi warna hijau dan putih ini menghasilkan paduan warna yang seimbang. Ruang tamu yang dihias dengan konsep hutan bandar ini sering menjadi tumpuan keluarga apabila bersantai. Malah, tetamu yang bertandang juga dapat merasai pengalaman yang berbeza. Sebagai suri rumah sepenuh masa, mempunyai cahaya mata yang istimewa bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi bagi Nadrah, ianya satu cabaran yang perlu dikendalikan dengan baik. Bagi mewujudkan suasana tenang dan nyaman, dia sentiasa melakukan pelbagai rujukan bagi mendapatkan hasil dekorasi yang menarik mengikut citarasa yang diinginkan. Konsep hutan bandar ini memerlukan penjagaan yang rapi agar tanaman bebas daripada serangan serangga perosak. Kita tahu semua pokok perlukan cahaya matahari. Bagaimana saya susun pokok itu, tiap-tiap tahun akan berubah. Bukan saja pokok-pokok di situ yang dapat melihat langit, dapat matahari. Pokok-pokok yang jauh daripada tingkap juga dapat cahaya lampu. Dia tetap juga grow. Tapi ada trik dia. Kita kena tahu selama berapa bulan dia okey ke tempat tu atau tidak. Kalau tidak, kita kena letak dia dekat dengan cahaya alam semula jadi. Banyak cabaran dia. Walaupun di dalam rumah, dia tetap dijangkiti ulat-ulat
seperti mana di garden di luar. So musim sejuk ada jenis ulat dia, musim panas ada jenis ulat dia. Lepas tu cara kita menyiram, ada masa terlalu banyak siram dia mati because dia tak dapat cahaya matahari yang penuhnya seperti di luar. So tanah dia agak lembap terlalu lama, pokok tu akan mati. So ada juga pokok tu tak sesuai dengan keadaan kawasan rumah itu, so kita kena ubah dia. So ada yang suka tanah, ada yang tak suka tanah. Bagi mereka yang gemar dengan konsep hutan bandar, adalah penting untuk mengenali jenis tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk menghias kediaman. Perubahan cuaca dan suhu di dalam rumah memainkan peranan utama bagi memastikan tumbuhan kekal hidup dengan segar. Pemasangan air diffuser adalah salah satu inisiatif untuk mengekalkan kesegaran pokok hiasan di dalam rumah. Tumbuhan yang menjadi sebahagian daripada dekorasi kediaman perlu disusun atur dengan kemas tanpa mengganggu laluan dan pandangan penghuninya. Bagi menzahirkan konsep ini, pemilihan pokok yang sesuai adalah seperti pokok peace lily, monstera, philodendron begonia dan pokok duit-duit. Hutan urban ni saya dapat tanam pokok ketapang di dalam rumah, which is pokok ketapang tu tak patut di dalam rumah pasal dia lagi suka kat luar, tapi saya dapat membesarkan pokok ketapang tu daripada kecil sampai besar. So tengok cahaya matahari yang secukupnya untuk pokok itu. So tips yang saya dapat bagi ialah cari pokok yang boleh tahan cahaya rendah, because bila dalam rumah ni ada kebanyakan masanya akan gelap. So cari pokok yang boleh tahan cahaya gelap. Kalau anda bekerja selalu setiap hari, saya sarankan just 1-2 pokok sahaja. Tengok kalau anda boleh jaga. Gaya dekorasi rumah yang bertemakan hutan bandar ini mampu menciptakan atmosfera nyaman. Menerapkan tanaman dalam rumah bukan sahaja boleh menjadi terapi buat penghuninya, malah dapat menyumbang kepada udara yang bersih. Bagi anda yang inginkan dekorasi hiasan dalaman rumah yang tampak lebih santai, mungkin konsep seperti ini boleh dijadikan sebagai pilihan. Mengembalikan nostalgia di kampung pasti dapat mengimbas kembali memori indah sewaktu zaman kecil. Bukan sahaja suasana damainya yang dirindui, malah hidangan masakan kampung juga pasti menggamit kenangan lama. Jika ingin mengimbau memori indah di desa, Nona ingin cadangkan lokasi yang sesuai untuk anda bersantai di hujung minggu sambil menikmati masakan ala kampung. Menarik bukan? Ikuti paparannya dalam Relax Kejap di 20 Laman Cafe. Kawasan halaman sebuah kediaman yang dihiasi pondok-pondok kecil ini menjadi medan selera buat pengunjung yang merindui juadah masakan kampung. 20 Laman Cafe tidak pernah sunyi daripada menerima kunjungan pelanggan sejak dibuka 8 tahun lalu. Berlokasi di Sungai Merap, Bangi, Selangor, kafe ini merupakan idea bersama Bariah Abdul Aziz dan suaminya, Rosli Muhammad Dewa. Mulanya nanti berhenti kerja. Lepas tu uncle memang dah berhenti awal lagi. So we all just duduk-duduk sembang-sembang, kata apa kita nak buat bila dah tak ada kerja, dua-dua orang tak ada kerja. Sebab bila duduk je kan bahaya kan, macam-macam penyakit datang. So uncle memang jenis suka makan kat rumah. So dia kata, why not you masak lebih sikit, lepas tu kita just taruh depan sini, kot-kot ada orang yang nak try you punya masakan ke. Itu yang mulanya. Jadi saya pun buatlah perlahan untuk set up benda tempat ni dengan idea-idea yang saya tahu. Saya pun bekas kontraktor juga, jadi saya adalah sebanyak sikit untuk arrangement tempat ni. Dekorasi barangan klasik dan hiasan alam semula jadi di kafe ini mendamaikan mata memandang. Sambil menikmati makan tengah hari, pengunjung dapat melapangkan fikiran bersama keluarga tersayang dengan menikmati aliran air terjun mini yang dibina.
first kali masa nak buka dulu, aunty cakap dengan uncle, I nak orang datang makan, orang rasa macam makan kat rumah. And then I nak orang rasa relax makan kat sini. Sebab sebenarnya kalau kita pergi makan dekat restoran kan, terkepung kan, rasa macam suara orang berdengung-dengung macam tu. Itu aunty tak suka macam tu. Jadi sebab tu bila aunty buka ni, aunty cakap dengan uncle, biar orang datang kat sini makan rasa relax, rasa santai. Lepas tu diorang rasa, orang kata dengan hantaran aunty tu, mungkin itu yang buatkan diorang rasa lagi seronok lah datang. And then besides that, diorang suka pinggan aunty. Pinggan lama tu kan. Itulah yang diorang suka. Masak dari hati adalah ungkapan yang tepat untuk menilai sajian di kafe ini. Bahan mentah yang segar dimasak menggunakan resepi keluarga Baria dari Negeri Sembilan. Dibuka setiap hari kecuali Jumaat dan Sabtu, pelanggan disarankan untuk tiba lebih awal bagi mengelakkan rasa kecewa jika lauk pauk yang disedia habis terjual. Juadah kat sini mainly daging salai, itik salai. Lepas tu kari kambing. And then yang orang suka sangat nanti punya sambal sotong, sambal udang. Lagi satu cencaru sumbat. Umpama berada di kampung sendiri, menghirup udara segar di 20 laman kafe sambil menikmati sambal sotong dan siput sedut masak lemak yang menjadi pilihan utama pengunjung setiap kali ke sini bersama lauk pauk lain dan segelas air kedondong asam boy memang mengubat rindu pada kampung halaman. Bila kita masak, orang datang makan and feedback tu banyak yang positif. Dan bila orang dah berusia ni, selera dia kadang-kadang tak ada dah nak makan macam masakan dekat kedai-kedai biasa kalau kita tengok. Mostly dia orang pakai MSG kan. Macam aunty ni memang tak ada MSG. So memang kita masak purely orang kata bahan asli lah. Tak ada benda tambahan yang lain. Cumanya garam, gula pun nanti guna gula Melaka. So bila orang yang dah tak ada selera tapi bila anak-anak datang bawa makan kat sini, bila diorang makan, sedap makan, tambah makan. Anak-anak dia cerita, mak saya makan bertambah, bapak saya makan bertambah. Jadi seronok. Beroperasi seawal jam 11 pagi, kafe ini bukan sahaja menjanjikan lauk pauk yang enak, hidangan pencuci mulut turut disediakan. Selain itu, pengunjung dapat menikmati variasi pilihan cendol sambil menunggu giliran meja. Kita nak orang datang sini rasa macam makan kat rumah, rasa santai, relax macam tu. Sampai ada yang datang, orang dari office datang makan, bila dah makan macam tak nak balik office lah. Kebanyakan pelanggan rasa begitu. Saya pernah juga tanya mereka kan. Jadi matlamat saya tu tercapai. Kita nak macam mana dia makan di rumah. Tentulah di sini pun kalau boleh di rumah jugalah. Sesekali menikmati masakan kampung dengan suasana yang nyaman dapat mengubat rasa rindu pada kampung halaman. 20 laman kafe sentiasa gembira menerima kunjungan pelanggan yang ingin merasai hidangannya yang cukup menambat hati. Mulakan tahun baru ini dengan melakukan perkara yang memberi manfaat dan kebaikan untuk anda dan mereka yang berada di sekeliling. Langkah permulaan yang positif mampu membawa kejayaan di masa hadapan. Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Ungkapan inspirasi daripada Oprah Winfrey tersebut mengakhiri siaran Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian memberi ilmu bermanfaat buat semua penonton setia Nona. Jutaan terima kasih kepada pemilik restoran Palmera 28 di atas kesudian menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga